Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita hidup lagi pada hari ini, dapat kita meneruskan kehidupan seharian. Kemudian adalah sedikit pengisian rohani. Bila datang ke surau, ada tazkirah, ada kuliah-kuliah yang disediakan oleh AJK Surau At-Taqwa, dan saya ucapkan terima kasih kerana masih lagi memberi lagi peluang ataupun kesempatan untuk saya. Kita teruskan pada minggu ini dalam surah Al-Ma'un, ya. Surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un bermaksud pemberi pertolongan. Pemberi pertolongan. Bilangan ayat dia ada 7 ayat. Tak pastilah sama ada kita boleh habiskan ataupun tidak. Kalau sempat kita habiskan ke 7 ayat ni. Kemudian turutan dalam Al-Quran, surah ini adalah surah yang ke-107 turutan dalam Al-Quran. Nama lain bagi surah Al-Ma'un ini adalah surah Ad-Din. Ada cerita pasal dia, lepas ni kita akan ceritakan. So kita pergi kepada ayat dia satu persatu lah. Dia lambat sikit dekat menulis ni lah. Tak sedap pula. Sekejap, ada. Tak ada. Ada. Guna hak besar tu asalnya buat ajar budak tulis khot. Ara'aital ladzi Okey, ayat yang pertama dia bunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, sekali lagi ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Okey, kat sini dia keluar. Kat sini dia ada ra tebal. Ara'aital ladzi. Okey, kat sini dia keluar alif lam syamsiyah. Kemudian ma asli 2 harakat. Kemudian yukadzibu biddin. Sini pun alif lam syamsiyah, alif lam yang tidak disebut lam dia, tapi disebut huruf yang ketiga, biddin, ma'arid lisukun.
Okey. Ayat yang pertama. Kalau ikut hukum tajwid, itu sahaja yang kita boleh keluarkan. Cumanya perhatikan bacaan dekat huruf zal. Okay, dia kena zal. Hujung lidah ke gigi depan. Allazi yukazzibu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Bunyi kasar. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Macam yang kita sebelum ni lah. Sekadar yang kita mampu, tapi kita buat teknik bacaan yang macam tu. Kalau kita paksa sangat, kalau orang gigi palsu nak tolak lidah ke depan, tolak gigi palsu, jatuh gigi palsu. Yeah. Okey, kita terus terjemah dia. Ara'aita, adakah? Ra'a, adakah kamu lihat? Allazi ni dia terjemah orang yang yukadzibu, mendustakan. Kan dalam hadis pun ada, iza haddatha kadzaba, berasal daripada perkataan kadzaba, jadi yukadzibu, mendustakan. Biddin, bin ni sepatutnya dengan, kita boleh tulis ini mendustakan akan, bolehlah, ataupun tentang. Biddin, din tu apa? Agama. Dalam Al-Quran, ad-din dia ada dua maksud. Yang pertama agama, yang kedua nama bagi hari kiamat. Contoh nama bagi hari kiamat kita sebut dalam surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kita tak terjemah agama. Sama juga kat sini, din ni hari kiamat. Adakah kamu lihat orang yang mendustakan akan hari kiamat? Adakah kamu perhatikan tentang orang yang mendustakan hari kiamat? Seolah-olah dia ni tak percaya kepada hari kiamat. Kemudian ayat yang seterusnya dia akan bagi tahu, dia panggil tafsir Al-Quran bil Al-Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Dia tafsir ni ada tafsir Al-Quran dengan pemikiran. Macam contoh kita tukar yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah bersama dengan mereka. Tangan Allah tu kita tafsirkan sebagai kuasa. Kita tak guna tangan, kita tak terjemahkan kepada tangan terus. Macam mana tangan Allah, nanti orang banyak berfikir. Kemudian kita tukar benda tu kepada kuasa. Okey. Orang yang mendustakan hari kiamat. Ayat yang seterusnya dia akan jelaskan kepada kita ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat. Okey, boleh? Jangan snack dah tak? Okey. Kena whiteboard kecil, kena tulis satu-satu, padam. Kalau ada projektor lagi senang. Kuat ni tak mengajar tak belah mana. Okey. Fazalikal ladzi yadu'u yatim. Okay, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Okay, dua. Okay, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fadzalika adzal, tak baca lagi dah. Okey, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada lagi bunyi tebal. Nipis sikit. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mudah. Okey. Fadza za alif kecil ma asli. Okey, alladzi alif lam syamsiyah. Ma asli lagi allazi, huruf ya mati sebelum dia berbaris di bawah mat asli. Yad'ul alif lam qamariyah, disebut huruf lam mati dia, alif lam disebut huruf lam. Sini ma'arif disukun. Okey, mula daripada ayat ni Allah terangkan bagaimana orang yang seolah-olah tidak mempercayai hari pembalasan ataupun hari kiamat tadi. Maksudnya dia seolah-olah ni dia hidup ni macam tak ada hari tak akhir. Okey, fadzalika, maka demikian itu. Fadzalika, maka demikian itu. Orang-orang yang tak percaya kepada hari kiamat itu adalah orang yang yadu'u ni mengherdik. Mengherdik. Al-yatim, anak yatim. Okey. Orang yang satu daripada orang yang tidak mempercayai hari kiamat ataupun orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang mengherdik anak yatim. Yadu'u, mengherdik yadu'u ni dia termasuk daripada segi percakapan ataupun perbuatan. Sama ada kita pergi dekat anak yatim tu, mung anak yatim bagi mana ni kan? Sebut, kau ni anak yatim dari mana? Pergi jauh-jauh sikit, tak payah main kat sini. Ataupun kita tolak dengan tangan. Yadu'u al-yatim, anak yatim ni apa definisi? Apa ta'rif anak yatim? Yang pertama, dia mesti kematian ayah. Syarat yang kedua, belum balik. Kalau hari ni dia kematian bapa, kemudian esoknya dia balik, sehari je lah dia status dia anak yatim. Lepas daripada tu, macam saya, mak ayah tak ada ni, tak panggil anak yatim dah. Tua dah. Dia syarat dia mesti tak ada bapa, bukan tak ada bapa, kematian bapa dan belum balik. Kalau tak ada bapa, ramai kes, banyak kes. Bapa ada tapi tak tahu pergi ke mana, tu bukan anak yatim. Okey. Dan bukan semua, sebab itulah anak yatim ni dia tak termasuk dalam orang yang layak menerima zakat. Tapi Allah banyak sebut pasal anak yatim dalam Al-Quran. Kunci terbesar anak yatim ni adalah kasih sayang. Sebab tu bila sahabat tanya Nabi, hati aku ni keras, macam mana aku nak lembutkan hati aku? Rasulullah jawab, dia kata, pergi cari anak yatim dan usap ubun-ubun dia, supaya hati kamu lebih lembut dan lebih tenang. Sebab tu dia disebut banyak kali yadu'ul yatim. Tapi anak yatim bukan asnaf. Sebab berapa ramai anak yatim yang kaya raya. Dan Allah sebut banyak kisah. Antaranya kisah anak yatim ni dalam surah Al-Kahfi. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mula-mula naik perahu, naik bot, nak sampai dekat jeti, dipecahkan bot tu. Dipecahkan bot,
Tiba-tiba Musa tanya, kenapa kamu pecah rambut? Khidir kata, kan aku dah cakap, masa mula-mula dia jumpa tu, dia dah kata dah, kamu, wahai Musa, kalau kamu nak ikut aku, boleh. Tapi, lepas ni apa sahaja yang aku buat, jangan tanya. Jangan tanya kenapa. Tapi Musa ni, ujian pertama dia, bila dia bocor rambut tu, dia dah tanya dah. Sampai kat jati, berenang, sampai kat jati, dia tanya dah, kenapa kamu buat macam tu tadi? Khidir pun cakap, kan aku dah cakap, jangan tanya. Okey. Lepas tu berjalan dah naik ke jati, berjalan sampai di satu tempat. Nabi Khidir pergi jumpa dekat budak-budak tengah main. Dia ambil seorang budak, dia pukul, mati. Musa tanya lagi, apa salah budak tu, apa dosa budak tu dengan kau, sampai kau tampar dia sampai mati? Musa, kan aku dah cakap jangan tanya apa aku buat. Okey, baik. Kemudian teruskan perjalanan lagi. Dia lapar. Nabi Musa ni lapar. Bila lapar, dia kata, aku ada tengok orang tengah buat satu rumah. Mari kita pergi tolong orang buat rumah tu. Mudah-mudahan dia bagi kita sedikit makanan. Pergilah buat rumah. Nabi Musa dengan Nabi Khidir buat rumah, siap, orang tak bagi makanan. Letih saja. Nabi Musa tanya, kenapa kamu sanggup juga buat rumah ni walaupun dia dah cakap dia tak nak bagi makanan sikit pun kat kita? Nabi Khidir kata, aku rasa cukuplah sampai sini saja. 3 sahaja ujian yang aku bagi dekat kamu, semuanya fail. Semuanya gagal. Okey, tak apalah, aku surrender lah, tak nak ikut dah, Musa kata. Tapi aku nak dengar jawapan, kenapa 3 kejadian tadi berlaku. Okey, yang mula-mula aku bocorkan bot. Sebab kalau kita pergi sampai ke jeti dengan aman, dengan bot orang tua tadi tu, di jeti tu ada ketua ataupun orang besar lah dekat situ. Dia akan rampas semua bot-bot yang elok dan pemilik bot akan dibunuh. Sebab tu aku bocorkan awal-awal, supaya orang tua tu selamat. Walaupun kita tadi kena berenang sampai ke tepian, tapi orang tua tu selamat dan dia boleh cari benda lain untuk dia cari rezeki lepas ni. Itu yang pertama. Nabi Musa pun, Yang kedua, budak yang aku tampar sampai mati tadi, satu masa, di masa akan datang, dia adalah seorang yang sangat menderhakai ibu bapanya. Daripada hidup, menyakitkan hati mak ayah dia, baik aku tampar sampai mati kecil-kecil lagi. Sebab ilmu yang Allah bagi pada Nabi Khidir ni bukan ilmu yang biasa. Dia tahu apa yang bakal terjadi di masa hadapan. Kisah yang ketiga lah yang berkaitan dengan anak yatim, di mana satu pasangan ibu bapa sakit. Dia dah tahu dia akan meninggal. Kemudian dia tanam sejumlah harta. Ada kitab tafsir kata tembok, ada kata rumah. Kita guna rumah lah, senang. Dia tanam di bawah rumah dia sejumlah harta, dengan harap dia letak satu label yang dalam tu ada harta yang orang tak nampak. Tapi bila satu masa rumah tu dah condong nak terbalik, dibimbangi, orang akan nampak bahawasanya tu adalah ada harta anak yatim kat situ dan ada orang lain yang akan makan harta tu. Sebab tu Nabi Khidir, Allah hantar Nabi Khidir dan Nabi Musa untuk bina balik rumah bagi kanak-kanak, iaitu anak yatim tu. Tu betapa rapatnya, betapa Allah tu memelihara anak yatim. Sebab anak yatim ni dia sangat memerlukan kasih sayang. Dan bukan semua anak yatim tu miskin. Ada juga anak yatim yang kaya. Sebab tu ayat yang lepas ni kita akan tengok Allah guna perkataan apa.
wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini ayat yang ke 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskini. Okay. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Okay, nak sebut huruf dha ni dia lidah kita ke kiri atau ke kanan. Yahuddu, yahuddu. Gerakkan lidah ke kiri ataupun ke kanan dalam mulut lah, jangan keluarkan ya benda. Dia tanya dalam ya kat dalam tu lah, lidah kita kat dalam tu yahuddu sama je walau saya belajar Al-Fatihah 2 minggu setiap malam 14 hari 2 minggu salah di waladha. Dulu pernah cerita kan. Tok guru kata waladha tak bulat lagi, dia kata biar dha tu bunyi bulat. Kita dah lama-lama geram waladum berat. Bulat molek. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Okey, hukum tajwid keluar ma asli wala ma asli yahuddu ala ma asli juga dia ada alif kecil kat sini ala ma asli ta'a pun ma asli 2 harakat mil miskin mil alif lam qamariyah okey miskin ma'arik lisukun 2, 4 atau 6 harakat ma'arik disukun. Kalau suka lagu panjang boleh tarik kat situ sampai 6 harakat. Kalau suka pendek-pendek macam Sa'ad Ghamidi, kebanyakannya dia baca 2. Syekh yang lain ada baca 4, ada baca 6. Bolehlah tiru syekh-syekh yang hebat tu. Okey. Kemudian dan tidak. Okey, ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat lagi adalah dan tidak, wala dan tidak. Dia mendorong, yahuddu dia mendorong. Yahuddu mendorong. Ala ni patutnya atas boleh untuk ta'ami memberi makan. Memberi makan orang miskin. Okey. Tadi tak berbuat baik kepada anak yatim. Kemudian ayat ni lah yang miskin ni barulah termasuk dalam golongan yang layak menerima zakat. Sebab tu Allah guna perkataan ta'am, memberi makan. Okay? Memberi makan. Kenapa Allah guna perkataan memberi makan? Sebabnya manusia tak boleh hidup tanpa makanan. Orang kaya ke, orang miskin ke, tak boleh hidup tanpa makanan. Kalau tanpa rumah, gelandangan boleh hidup tanpa rumah. Orang gelandangan tu dia boleh hidup je tanpa rumah. Tapi dia kena juga pergi cari makan. Okey, miskin. Apa maksud miskin? Maksud miskin ni dia banyak. Ada orang takrifkan untuk sehari, sebulan dan setahun. Tapi paling famous setahun lah.
Orang miskin perbelanjaan setahun dia 7,000, 10,000 contohnya. Tapi dia mampu dapat dalam setahun tu 7,000. Maksudnya dia miskin lah, dia tak sampai. Ataupun pembelanjaan harian dia RM2, tapi dia dapat cari RM1.50. Tu miskin. Kalau bawah daripada tu, contohnya dia sepatutnya pembelanjaan tahunan dia dalam masa setahun kena cukup 10,000. Cari ada 3,000 je. Tu fakir. Tak sampai separuh. Tu maksud miskin. So, orang ni, ayat pertama tadi, orang yang tidak ataupun mendustakan hari kiamat. Yang pertama, tidak buat baik kepada anak yatim. Dan yang kedua, orang yang sukar untuk memberi makan kepada orang miskin. Jumpa orang miskin je, alah. Sebab tu kalau kita nak bagi derma, nak bagi zakat, orang yang kita kena cari dulu adalah ahli keluarga yang miskin. Cari dulu dalam keluarga kita tu terlepas ada lagi tak. Kalau dia orang pun tak lepas, baik dahulukan dia orang dulu. Ahli keluarga yang miskin. Okey. Ayat seterusnya. Tengok je. Tak takut. Tak apa, beres. Okey, kemudian ayat seterusnya fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Nah, ini ayat yang nombor 4. Okey. Fawailul lil musallin. Kat sini dia. Okey. Fawailul ni lam tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi Allah Subhanahu idgham dan celakalah ataupun neraka wil ni kat sini. Celakalah bagi orang yang solat. Okey, baik. Fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang yang solat. Dalam surah ni, dekat ayat ni, semalam saya ada sembang dengan Imam Din semalam. Kita bincang berkenaan dengan kesalahfahaman orang terhadap ayat nombor 4 surah Al-Ma'un. Ada orang faham bacaan ayat nombor 4 ni tak boleh berhenti. Okey, sebenarnya dia bukan tak boleh berhenti. Bacaan boleh berhenti sebab dia ada wakaf. Cuma kita tak boleh nak berhenti sampai situ. Dah baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, sampai ayat keempat berhenti. Sadaqallahul azim. Sebab ayat tu dia jadi tergantung. Kita faham apa? Dan celakalah bagi orang yang solat. Maksudnya tak payah solat lah, Allah janji dah neraka wil, celaka. Tak payah solat celaka. Kalau kita berhenti sampai situ, ayat tu tergantung. Dia bukannya tak boleh, maksudnya dia bukannya kena baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh berhenti, tak ada masalah pun. Fawailul lil musallin. Tapi kita habiskan ayat. Lepas tu kita baca lagi alladzina hum an salatihim sahun.
Ya, adalah semalam duk bincang-bincang semalam ada keluar pasal ni. Saya kata kebetulan lah esok saya surah Al-Ma'un. So kita sharing lah pasal ni. Okay? Ini juga termasuk dalam yang kita kata tafsir Al-Quran bil Al-Quran tadi. Ayat yang ni ditafsirkan dengan ayat yang seterusnya. Siapakah orang solat yang celaka ni? Macam mana ciri-ciri dia? Okay? Mana? Okay, alladhi hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Okay. Alladzi alif lam syamsiyah, zi ma asli dua harakat, nahum an, mimati bertemu dengan huruf ain, izhar syafawi. Mimati yang ada tanda mati jumpa dengan huruf ain. Hukum mimati dalam Al-Quran bagi yang ada tanda mati semuanya tidak dengung. Hukumnya tidak dengung. Mimati ni dia akan dengung bila dia jumpa dengan huruf mim ataupun dengan huruf ba sahaja. Okey, kemudian an salatihim, an nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf sad. Jadi ikfa hakiki. Okey, sebutan kita seolah-olah memasukkan nun ke dalam huruf yang kita nak sebut selepas. An-sala. Okey, an-salatihim sahun. Okey, kat sini pun him sa. Mim mati, ada tanda mati jumpa dengan huruf sin, izhar syafawi. Juga bacaan dia tidak dengung. Sahun ma asli dua harakat, hun ma'arid disukun. Okey, kita tengok makna dia. Tak baca lagi? Okey. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Itulah aku. Okay. Mi mati, tutup mulut, terus sebut huruf yang seterusnya. Hum an. Salatihim sahun. Okay. Okay, dia punya maksud orang yang pelik sikit ni maksud dia. Orang yang mereka itu solat mereka, solatihim, solat mereka, sahun, lalai.
Ini maksud fawailul lil musallin. Yang ni maksud fawailul lil musallin. Orang yang di mana mereka itu keadaan solat mereka adalah lalai. Maksud lalai dalam solat adalah berkaitan dengan melambat-lambatkan solat, ataupun rukuk dan sujud tidak sempurna, rukuk dia macam ni ke, ataupun rukuk terlebih ke, itu maksud lalai dalam solat. Ataupun solat seperti ayam patuk sagu, ataupun ayam patuk makanan, pop 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 pop, siap. Itu maksud dia. Dan fawailul lil musallin tadi tafsir dia yang ni. Bukannya dia daripada yang tadi tu, kes dia daripada sudut bacaan. Bukan kata kita tak boleh berhenti pada bacaan itu. Takutnya kita baca ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Jadi imam kan, fawailul lil musallin, Allahu akbar. Yang itu salah. Maksudnya kita tinggalkan bacaan, berhenti dalam keadaan terlalu lama tu dekat ayat yang fawailul lil musallin. Sama, dia senang cerita macam kita sebut la ilah, tiada Tuhan. Kita tak sebut illallah. Sebab tu kalau sebut la ilaha illallah, kena habiskan. Kalau kita sebut la ilah, maksudnya tiada Tuhan. Itu je Tapi ramai yang salah faham berkaitan dengan boleh berhenti, tak boleh berhenti. Okey? Okey? Ada berapa ayat lagi? 2 ayat lagi. Allazina hum yura'un. Okay. Allazina hum yura'un. Alif lam syamsiyah. Tak payah tulis, tak apa dah. Alif lam syamsiyah ni, ingat dah. Ma asli zi nahum, mim mati bertemu dengan ya, izhar syafawi. Yuraun, sini ra ni ma wajib muttasil. Dia dalam hamzah di dalam satu kalimah. Okey, yuraun ma'arif bisukun. Okey, yang ni mak wajib muttasil ni 4 ataupun 5. Yang ni 2, 4, 6. Harakat, pilihan harakat dia. Okey, alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Okey, alladzina, orang yang, mereka itu, hum, mereka itu, yura'un berasal daripada perkataan ra'a, riya. Okey, tadi fawailul lil musallin
Yang tu berkaitan dengan solat. Juga orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan, orang yang solat, kemudian dia ada tafsiran bagi orang yang mana neraka bagi orang solat tu. Kemudian dia sambung lagi, alladzina hum yuraun, juga mereka yang mendustakan hari akhirat ialah orang-orang yang riak. Berasal daripada perkataan ro'a. Ro'a ni maksudnya lihat. Penyakit daripada penglihatan adalah riak. Maksudnya buat sesuatu ibadat untuk orang tengok. Okay? Kita timbul riak kat situ. Sama juga dengan perkataan sami'ah, mendengar. Penyakit yang keluar daripada perkataan sami'ah ataupun mendengar tu dia panggil sum'ah, pendengaran. Sum'ah ni, kita mengaji, kita nak suruh orang dengar kita mengaji. Hebat dia, sedap suara. Itu sum'ah. Ni kalau aku mengaji dalam seorang ni, confirm orang puji aku ni. Sum'ah dah tu. Sami'ah, ro'a. Penyakit daripada penglihatan dan penyakit daripada pendengaran. Dia keluar riak ataupun sum'ah. Okey, seterusnya wayam na'una wayam na'unal ma'un. Ni juga salah satu daripada penyakit orang yang mendustakan hari kiamat. Okey, wayam na'una. Okey, wayam mim mati bertemu dengan nun, izhar syafawi. Banyak jumpa izhar syafawi, izhar syafawi. Yang ni una ma asli, huruf waw sebelum dia huruf berbaris di depan, ma asli, 2 harakat. Nal ma'un, nal alif lam qamariyah. Okey, ma asli 2 harakat. Una ma'arid disukun 2, 4 ataupun 6 harakat. Okey. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Okey, maksud dia wa yamna'u, mereka menghalang. Al-ma'un maksudnya barang-barang berharga. Barang berharga. Okey. Apa maksud barang berharga? Dia nak kisahkan kat sini orang yang pentingkan diri sendiri, yang tak percaya, yang mendustakan hari akhirat, sehingga kan dia tu bersifat dengan wayam na'unal ma'un, menghalang ataupun kedekut tentang benda-benda ataupun barang-barang berharga. Orang ketuk rumah kita, Assalamualaikum. Bawang ada bawang. Bawang pun minta rumah orang. Tu salah satu daripada al-ma'un lah tu. Itulah maksud dia. Wa yamna'unal ma'un. Orang nak benda tu kita tak bagi. Asalkan barang kita semualah tak boleh orang pinjam. Wa yamna'unal ma'un. Maksudnya Allah dah terangkan semua berkaitan dengan ibadat dalam surah ni, berkaitan dengan hubungan yang banyaknya, hubungan dengan anak yatim, hubungan dengan orang miskin, dan hubungan sesama manusia. Ayat ni lah, wa yamna'unal ma'un, menghalang daripada barang-barang berharga. Okey. Orang minta tu sikit tak boleh, minta ni sikit tak boleh. Kau ni asyik minta je.
Alibaba dengan Kasim Baba, pinjam cupak. Okey. Okay, alhamdulillah, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Okey, dan kita tahulah sikit-sikit berkaitan dengan cerita daripada surah ni. Sebelum tu ada soalan apa-apa ke? Kalau boleh jawablah, kalau tak boleh jawab kita postpone ataupun kita buat jawapan bertulis. Macam dalam parlimen pula. Adakah? Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya sekali lagi berterima kasih atas kesudian daripada pihak Surah At-Taqwa untuk masih lagi memberi saya peluang menyampaikan kuliah di sini. Dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.